Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof Ikrar akan melakukan sebaik mungkin dalam melaksanakan amanah dan tanggungjawab di Kementerian Baharu. Perinciannya kita langsung saja bersama Bu Mawin di Kuching, Sarawak. Silakan Bu Ma. Baik, terima kasih Sahi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof melahirkan penghargaan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana terus memberi kepercayaan kepada beliau untuk menjawat jawatan berkenaan di samping menerajui Kementerian Baharu iaitu Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam serta Menteri bertanggungjawab terhadap hal ehwal Sabah Sarawak. Menerusi kenyataan medianya, beliau berikrar akan melakukan sebaik mungkin dalam melaksanakan amanah dan tanggungjawab di Kementerian Baharu tersebut. Tambahnya, bagi hal ehwal Sabah Sarawak, keutamaan akan diberikan kepada meneruskan usaha menyelesaikan segera isu-isu tertunggak dan meletakkan Perjanjian Malaysia 1963 di tempat sepatutnya sekaligus merapatkan lagi jurang fizikal, ekonomi dan sosial antara Sarawak dan Sabah dengan Semenanjung. Datuk Seri Fadilah berkata, rombakan kabinet yang diumumkan bukan sekadar bertujuan mengisi kekosongan tetapi lebih dilihat kepada ke arah memperkasakan lagi gerak kerja dan pentadbiran kerajaan perpaduan. Pelantikan muka baharu yang berwibawa, penghujudkan Kementerian Baharu, penyusunan semula bidang tugas di kementerian sedia ada dan pertukaran portfolio diyakini mampu memacu setiap rancangan mahupun agenda yang telah disusun rapi oleh Kerajaan Madani demi kesejahteraan rakyat. Sehubungan itu, Datuk Seri Fadilah mengajak semua barisan kabinet yang baru diumumkan untuk terus fokus bekerja demi rakyat dan negara serta memperkukuhkan lagi ikatan perpaduan dalam Kerajaan Madani dalam mendepani tahun 2024 dan tahun-tahun seterusnya yang dijangka akan lebih mencabar. Baik saudara, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak telah menyalurkan perbelanjaan sebanyak RM233,427,950 untuk 55,786 orang penerima bantuan bulanan di seluruh Sarawak dari Januari hingga November 2023. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, bagi daerah Dalat, JKMS telah menyalurkan RM6,794,900 kepada 1,466 orang penerima bagi tempoh Januari hingga November 2023. Ini merupakan kenaikan sebanyak 15.98% jumlah bantuan disalurkan kepada penerima bantuan di daerah Dalat berbanding RM5,858,800 bagi tempoh yang sama tahun 2022. Beliau berkata demikian dalam majlis sejambak kasih Christmas 2023 di Kompleks Kebajikan Masyarakat di Dalat semalam. JKMS telah melaksanakan pemberian wang sumbangan dan hamper perayaan kepada penerima bantuan sejak lebih daripada 20 tahun lalu. Katanya, pemberian wang sumbangan dan hamper perayaan bertujuan meringankan beban keuangan penerima bantuan dalam persediaan menyambut hari perayaan, menceriakan ahli keluarga serta penerima bantuan dan menambahkan barangan keperluan sedia ada. Beliau juga menyeru ibu bapa untuk memastikan anak-anak mereka mendapat pendidikan terbaik agar berpeluang mendapat pekerjaan yang baik sekaligus membantu membasmi kemiskinan, justru memantau aktiviti anak-anak bagi mengelak mereka daripada terjebak gejala sosial. Seramai 603 penerima menerima sumbangan hari Krismas pada majlis tersebut. Sejumlah RM3,620,000 telah diagih kepada pelbagai persatuan dan organisasi bagi Dewan Undangan Negeri Asajaya selain persatuan, jabatan dan badan rekreasi di bawah Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan MTCP serta Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan di bawah Dana Projek Kecil Luar Bandar MRP tahun ini. Menteri MTCP dan Adun Asajaya, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, beliau mempunyai dua kategori pengagihan MRP, iaitu MRP untuk DUN dan MRP Kementerian di bawah tanggungjawabnya. MRP menurut beliau merupakan tanggungjawab pihaknya bagi membolehkan penerima menjalankan pelbagai aktiviti seperti mesyuarat demi kesejahteraan organisasi penerima. Beliau bercakap dalam sidang media selepas majlis penyampaian dana MRP kepada 157 penerima bagi kawasan DUN Asajaya di Kuching hari ini.
Sejumlah RM2,394,000 diagihkan pada majlis tersebut kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung, institusi keagamaan, institusi pendidikan serta persatuan dan kelab. Saudara, inap desa atau homestay merupakan industri yang terdapat juga di kawasan pedalaman Sarawak. Di Belaga, banyak rumah panjang kini dijadikan homestay. Siri kedua laporan khas Si Sarawak bersama Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Motek Sarawak. Wartawan RTM Sibu, Muhammad Al-Hadi Samsawi, meninjau dua buah rumah panjang mempunyai keunikannya tersendiri. Di Sungai Asap Belaga, terdapat sebuah rumah panjang yang panjangnya lebih 1 kilometer. Rumah Belur dibina 1998 selepas penduduk di rumah panjang asal dipindahkan bagi memberi laluan kepada pembinaan empangan bakun. Rumah panjang ini menawarkan perkhidmatan inap desa bagi mereka yang berminat merasai pengalaman penuh adat resam dan budaya di kampung ini. Biasanya kita menawarkan aktiviti kebudayaan. Kita memperkenalkan juga aktiviti masakan tradisional, kuih-kuih tradisional, makanan-makanan tradisional. Di samping itu juga budaya-budaya yang kita perlu kekalkan di rumah panjang ini kepada pelancong-pelancong. Walaupun mempunyai lebih 100 pintu, perancangan sedang dibuat untuk membina blok baharu bagi penduduk yang semakin bertambah. Tanah sudah clear, sudah ada tempat, tapi kami akan buat pemohon. Siapa yang betul-betul mau mohon rumah, kami JKK akan bagi undi. Undi lah, kasih undi. Siapa yang dapat undi, tepat itu dialah yang berdiri dia nanti. Kira-kira 45 minit dari Umah Belur, sebuah lagi rumah panjang unik semakin dikenali, iaitu Umah Ukit daripada masyarakat Penan. Uniknya rumah panjang ini, bahagian ruainya dihiasi dengan rotan direka dan disusun indah dengan pelbagai motif. Ruai rotan merangkumi 36 pintu ini mula dibina 2019 dan mengambil masa 2 tahun untuk disiapkan sepenuhnya. Untuk pattern ini ataupun corak-corak ini, saya buat dia berunsurkan kepada identiti kita. Contohnya kita buat dia punya corak gong dan sajau dan parang, itu adalah memang kita punya adat-adat lama dulu. Tetapi yang lain-lain itu adalah pilihan mereka masing-masing lah untuk membuat corak dia. Saya sangat rasa gembira kerana pelancong dari luar ramai yang datang dan kita boleh menjualkan hasil-hasil kerap kita. Dengan hasil itu walaupun tidak seberapa tapi agak lumayan bagi kita sebagai penduduk rumah panjang dan suri rumah sepenuh masa. Bagi pengunjung ke Umah Ukit ini, pengalaman menyaksikan keindahan ruai rotan sesuatu yang amat unik dan tidak ditemui di tempat lain di Sarawak. Desain dia. Desain dia. Walaupun konsep rumah panjang, tapi kebanyakan rumah panjang dia dah lain-lain sikit. Tapi yang ini sebab dia orang kreatif dari kreativiti dia orang untuk mengukir rumah panjang dia orang dari rotan. Rotan ni bukan senang mencari. Dia orang memang kreatif walaupun dia orang tahu macam mana nak menggunakan sumber alam untuk dijadikan satu craft tangan. Selain daripada membuat bakul apa semua, yang ini unik sikit sebab dia orang craft tangan melalui pembentukan rumah panjang. Kreativiti mengekalkan identiti etnik masing-masing merupakan kekuatan jelas yang dipamerkan penduduk di dua rumah panjang ini. Keunikan rumah panjang dan kekayaan seni budaya di daerah Belaga ini pastinya mampu menjadi salah satu produk ekopelancongan yang berkembang maju pada masa hadapan. Bagi mereka yang meminati keindahan alam sekitar dan keunikan budaya, datanglah ke daerah Belaga. Anda pasti terpukau. Saya Muhammad Al-Hadi Syamsawi, RTM. Budaya membaca harus dipupuk dan diterapkan bagi melahirkan masyarakat yang berilmu bertaraf dunia. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Martin Ben memberitahu kerajaan negeri telah mempergiatkan aktiviti penerbitan dan penterjemahan bermutu tinggi bagi merancangkan usaha penerbitan tanpa mengabaikan kualiti bahan yang diterbitkan.
Bagi mencapai status negeri maju, 1,000 bahan bacaan seharusnya diterbitkan bagi 1 juta populasi Sarawak dalam setahun. Jelasnya, kolaborasi antara penulis dan penerbit dalam menghasilkan penulisan harus diwujudkan bermula dari peringkat awal kanak-kanak sehingga ke peringkat penulisan lebih serius dengan membuka lebih banyak ruang bagi penyelidikan baharu untuk diterbitkan seiring dengan piawaian antarabangsa bagi mencapai status negeri maju. Beliau berkata demikian pada perasmian Seminar Kesedaran Penyerahan Bahan-Bahan Terbitan 2023 di Serian semalam. Ujarnya lagi, melalui penulisan dan penerbitan, warisan pengetahuan di Sarawak boleh dipelihara dan dijadikan bacaan dan rujukan bukan sahaja oleh semua pembaca di negeri ini, malah disebarluaskan ke seluruh dunia. Seminar tersebut dianjurkan oleh Pustaka Negeri Sarawak dengan kerjasama Pejabat Residen Bahagian Serian bagi meningkatkan kesedaran tentang keperluan penyerahan bahan-bahan terbitan serta keperluan bahan terbitan dikumpul dan dipelihara sebagai warisan. Seramai 150 peserta dari kawasan Serian menyertai seminar tersebut, terdiri daripada mereka yang terlibat dalam bidang penerbitan. Sebanyak 17 perhentian bas Kita Kuching akan diletakkan 17 papan tanda matlamat pembangunan mampan SDG Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sebagai sokongan dan kesedaran kepada komuniti untuk terlibat secara aktif dengan agenda pembangunan mampan global. Datuk Bandar Kuching Selatan, Datuk Wee Hong Seng memberitahu setakat ini 2 perhentian bas telah diletakkan papan tanda menggabungkan maklumat dan estetika visual. Ujarnya, projek tersebut akan mengubah perhentian bas standard menjadi ruang bermaklumat sekaligus mengindahkan perhentian bas tempatan. Beliau memberitahu demikian selepas merasmikan perhentian bas di Jalan Chan BQ di Kuching hari ini. Projek kali ini melibatkan agensi bukan kerajaan dengan kerjasama Gerakan Belia Junior Chamber International JCI Kuching dan ia sekaligus banyak melibatkan belia yang perlu dipupuk dengan maklumat pembangunan mampan secara keseluruhannya. Kerajaan Sarawak komited membantu pelajar keluar daripada garis kemiskinan negara dan mengubah kehidupan serta meningkatkan taraf hidup mereka. Menurut Pegawai Daerah Kuching, Sophie Jebal, melalui program Experience TVET dan Karnival Keusahawanan Polik Zon Sarawak merupakan platform membantu pelajar mempromosikan dan memasarkan produk mereka. Jelasnya, hasil daripada pelaksanaan program ini mampu memberi pendedahan kepada pelajar untuk berniaga di kawasan trafik tinggi iaitu tempat banyak dilalui orang ramai. Golongan ini akan lebih bersemangat untuk belajar kerana pembelajaran berdasarkan pengalaman dijalankan akan membuat pendidikan mereka lebih menarik dan relevan. Kerjasama antara institusi TVET dan industri akan semakin kukuh. Ini akan memberikan pelajar peluang mendapatkan pengalaman praktikal dalam industri sebenar sekaligus menyelaraskan kurikulum TVET dengan keperluan sebenar industri. Beliau berkata demikian pada perasmian penutupan program Experience TVET dan Karnival Keusahawanan Polik Zon Sarawak di Kuching baru-baru ini. Program sebegini akan memberi sumbangan berterusan kepada pembangunan masyarakat dengan menghasilkan graduan TVET berkualiti dan berdaya saing. Jelasnya lagi, ini sekaligus dapat membantu mengurangkan ketidakseimbangan pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup rakyat. Secara holistik, pelajar berkemampuan menengani rintangan dan memupuk sifat bekerjasama dalam melaksanakan sesuatu tanggungjawab. Ia memberi gambaran tentang situasi industri sebenar di luar kelak. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Baik, kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Sahi, silakan. Baik, Bumar, terima kasih.